Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sambungan ulasan saya, react saya ataupun kritikan saya ke atas Kiai Nur Hidayat dalam sesi live beliau bersama dengan Dr. Haris Ismail. Sekarang ini ataupun dalam video ini saya akan sentuh dalam topik istighosah pula yang ditanya oleh Dr. Haris kepada Kiai Nur Hidayat mulai minit 25.15. Link bagi video ini, sesi live ini saya ada berikan dalam kotak description. Baik, apabila berbicara tentang istighosah dan ditanya oleh Dr. Haris apakah ia syirik ataupun tidak, Kiai Nur Hidayat menerangkan bahawa istighosah tu ada dua jenis. Yang pertama, yang ini yang syirik, ialah apabila seseorang itu meminta kepada makhluk dengan keyakinan bahawa makhluk itu ialah Tuhan, atau memiliki sifat ketuhanan, atau memiliki sifat rububiyah. Adapun seseorang yang beristighosah kepada makhluk tanpa keyakinan-keyakinan ini, maka itu tidaklah syirik. Pak Kiai goreng apa pula kali ni? Kalau demikianlah pembeza antara syirik ataupun tidak syirik, jika itulah pembezanya, maka kaum kafir Quraisy pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, kaum kafir musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidaklah syirik, sebab mereka bukannya berkeyakinan berhala-berhala mereka itu adalah Tuhan, memiliki sifat ketuhanan ataupun rububiyah, tetapi mereka sekadar menggunakan berhala-berhala itu untuk menghampirkan diri mereka kepada Allah dengan sehampir-hampirnya. Sila rujuk Surah Az-Zumar, surah nombor 39, ayat nombor 3, yang bermaksud lebih kurang, dan mereka yang mengambil selain Allah awliya, penolong, pelindung, pembantu, mereka ini beralasan kami tidaklah menyembah mereka, kami tidaklah menyembah patung-patung itu, melainkan untuk menghampirkan kami kepada Allah dengan sehampir-hampirnya. Surah Az-Zumar, sila rujuk terjemahan setepatnya, saya hanya berdasarkan memory, sila betulkan kalau salah. Sila rujuk terjemahannya. Maka kaum kafir musyrikin pada zaman Rasulullah SAW pun tidaklah disebut sebagai musyrikin, sebab mereka pun tidak berkeyakinan berhala-berhala yang mereka minta tolong itu, berhala-berhala yang mereka istighosah itu bukan Tuhan, tidak memiliki sifat ketuhanan dan tidak memiliki sifat rububiyah. Mereka hanya menggunakan berhala-berhala itu untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sekarang ni pun, seorang Muslim itu boleh saja berdoa, "Oh Lord Jesus, oh Lord Krishna, oh Lord Buddha, oh pokok, oh batu." Bila ditegur, tak, ini semua bukan Tuhan, tak ada ciri ketuhanan, tak ada ciri rububiyah, kami hanya sebut yang ada ciri-ciri itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tak syirik lah juga kan? Ni pokok, ada pokok kat sini kan? Sebab tu cari pokok dan buat video ni dengan batu-batu. Okay? Rumput ke, tasik ke apa ke, semua itu pun boleh, sebab kita tidak meyakini batu ni ada ciri ketuhanan, kita tidak meyakini pokok ini ada ciri rububiyah. Kan kita hanya sebut saja. Okay? Jadi sangatlah salah pembahagian antara syirik tidak syirik yang dilakukan oleh Pak Kiai Nur Hidayat. Baik, jika tadi merujuk tentang dua jenis istighosah, seterusnya Pak Kiai pula menerangkan tentang dua makna istighosah. Dua makna istighosah. Okay? Yang pertama, beliau kata ialah minta orang soleh berdoa kepada Allah bagi pihaknya. Berarti bila seseorang itu berdoa, "Wahai Abdul Qadir Jilani, kurnialah aku zuriat. Wahai Abdul Qadir Jilani, lapangkanlah rezekiku. Wahai Syekh si fulan, sembuhkanlah penyakit aku ini." Maknanya ialah meminta orang soleh itu berdoa kepada Allah bagi pihaknya. Itu maksud dia, kata Pak Kiai. Maksud yang kedua ialah sebut nama orang soleh dengan harapan Allah makbulkan. Okey, Pak Kiai, jangan berdusta. Pak Kiai Nur Hidayat, jangan berdusta. Kamu ni memang tak lekang kepada sifat dusta ke?
Maksud istighosah itu ialah berdoa direct kepada makhluk yang ditujukan doa itu, kepada yang ditujukan doa itu. Yang anda sebut dua maksud ni ialah tawasul. Itu ialah perantara. Dan anda sendiri di permulaan sesi live tersebut telah menerangkan tentang 3 jenis tawasul yang dibolehkan. Salah satu daripadanya ialah meminta orang soleh mendoakannya. Tetapi itu ketika kes masih hidup. Kalau meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan, bagi pihak kita disebut sebagai tawasul, kenapa pula orang soleh yang sudah mati meminta doa bagi pihak seseorang itu, kalau boleh dia minta doa, dia jadi istighosah pula? Tawasul juga. Okay, sebab itu ialah perantara. Cuma bezanya satu hidup, satu mati. Yang itu nanti saya sentuh ya. Okey. Baik, mari kita rujuk contoh penggunaan perkataan istighosah dalam Al-Quran. Ada 2 contoh. Contoh pertama ialah dalam surah Al-Qasas, surah nombor 28, ayat nombor 15. Surah 28, ayat nombor 15. Allah SWT menerangkan tentang 2 orang yang berkelahi, seorang di pihak Nabi Musa, seorang lagi di pihak yang lain. Dan orang yang di pihak Nabi Musa itu beristighosah kepada Nabi Musa untuk minta tolong, untuk tolong dia. Sekarang ni, kalau dengan 2 maksud yang diberikan tu, orang tu dia minta tolong pada Nabi Musa ke, tapi atau dia sebut nama Nabi Musa tapi yang dia masukkan orang lain ke, macam mana tu? Dia cuba rujuk ayat ni ya, cuba rujuk ayat nombor 15 surah Qasas. Dia minta tolong Nabi Musa. Alright, dia minta tolong Nabi Musa. Tapi bila dia minta tolong, dia guna perkataan istighosah. Dia sedang minta tolong Nabi Musa ke dia minta tolong orang lain? Ni dia dah lah tengah duk bergaduh. Nampak Nabi Musa nak minta tolong, tapi sebut Nabi Musa tapi yang dia masukkan orang lain. Macam mana tu? Alright, okay. Ini minta tolong sesama manusia. Istighosah pun boleh sesama manusia. Sebab istighosah tu hanya minta menjadi syirik apabila minta daripada makhluk, baik yang hidup atau sudah meninggal dunia, apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ke contoh yang kedua pula. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat ke-9 yang menerangkan beberapa ketika sebelum perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beristighosah kepada Allah, minta tolong beri kemenangan kepada umat Islam dalam perang tersebut. Sekarang ni ayat itu sendiri, ayat itu pun secara jelas menyebut istighosah. Tapi kalau istighosah tu bukan bererti minta tolong direct, bukan minta tolong secara langsung, bukan minta tolong secara terus. Apabila Rasulullah beristighosah kepada Allah, Rasulullah sebenarnya minta tolong kepada siapa? Wahai Pak Kiai, kamu nak kelentong apa ni? Kamu nak goreng apa ni? Apabila Rasulullah beristighosah kepada Allah, Rasulullah sebenarnya minta tolong kepada siapa? Sebab kalau istighosah tu bukan bererti direct. Kamu nak goreng Dr. Haris, silakan. Kamu jangan goreng umat Islam. Baik di Malaysia, di Indonesia, pahu pun di mana-mana yang faham bahasa Melayu. Kamu jangan menipu kami. Kamu nak berdusta, silakan berdusta. Tapi jangan anda berdusta kepada kami. Kami bukan bodoh. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sila rujuk 2 ayat yang saya masukkan di situ ya. Maka 2 maksud yang diberikan oleh Pak Kiai tentang istighosah ni, ia sebenarnya merujuk kepada tawasul. Istighosah ialah meminta tolong direct kepada yang diminta tolong tersebut. Dalilnya sekali lagi saya ulangi, ayat 15 surah Qasas dan ayat ke-9 surah Al-Anfal. Okey, seterusnya Pak Kiai memberi dalil bagaimana mayat ataupun mereka yang sudah meninggal dunia juga berdoa di alam kubur mereka, berdoa di alam barzah mereka. Jadi kita boleh minta tolong daripada mereka meskipun mereka sudah meninggal dunia, kerana mereka masih boleh berdoa di alam barzah mereka, di alam kubur mereka. Okey, dalil pertama yang diberi sahih kisah Isra' Mi'raj, bahawa apabila Rasulullah SAW melepasi langit-langit tu, dijumpanya para nabi, para rasul sebelum itu, dan mereka saling mengucapkan salam dan saling mendoakan. Ya, sahih. Akan tapi walau bagaimanapun, namun begitu, ini berlaku di alam barzah kerana para nabi dan rasul tersebut sudah pun meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW ketika Isra' Mi'raj telah meninggalkan alam dunia ke alam barzah, ke alam mereka. Sebab itu mereka boleh saling berkomunikasi antara satu sama lain. Adapun apabila Rasulullah SAW berada di alam dunia,
baginda tidak berdoa, baginda tidak bertawasul, baginda tidak beristighosah kepada para nabi dan rasul yang sebelum baginda, yang sudah pun meninggal dunia. Maaf ya, batuk lagi. Sebagai contoh, apabila Rasulullah SAW memulakan dakwahnya di kota Mekah, kota yang ada Kaabah yang dahulunya dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, yang ditinggalkan isterinya. Okay, kesan-kesan Nabi Ibrahim sangat kuat di situ. Tetapi apabila menghadapi cabaran dakwahnya, Rasulullah SAW tidak beristighosah kepada Nabi Ibrahim. Demikian juga apabila Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah dan adanya cabaran-cabaran sehingga bersembunyi dalam gua Hira. Dalam salah satu gua. Okay, maaf ya, pembetulan. Baginda tidak pula beristighosah kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga apabila sudah sampai Madinah, adanya perang Badar, adanya perang Uhud dan bagai-bagai peperangan yang lain, baginda tidak beristighosah kepada Nabi Sulaiman, minta tolong tentera jin, minta tolong angin dan sebagainya. Baginda tidak melakukan sedemikian kerana orang yang di alam dunia tidak beristighosah kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Di situ bezanya ya. Dan satu perkara lain juga ialah orang yang di alam dunia tidak dapat menjadikan orang yang berada di alam kubur, di alam barzah mendengar perbicaraannya, termasuklah juga doanya. Dalilnya ialah surah Fatir, surah nombor 35, ayat nombor 22, yang bermaksud tidaklah sama antara orang hidup dan orang mati. Allah menjadikan orang yang mati, sesiapa yang dikehendakinya itu dapat mendengar, dan engkau sekali-kali tidak akan dapat menjadikan orang yang di dalam kubur itu mendengar. Okey, saya baca berdasarkan memori. Jika ada pembetulan, sila betulkan saya. Tapi bila seseorang tu dah meninggal dunia, dia tidak dapat mendengar perbicaraan kita di alam dunia, termasuklah doa kita di alam dunia, kecuali apa yang Allah kendaki. Dan apa yang Allah kendaki itulah yang telah Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Sebagai contoh, apabila dikebumikan, kemudian boleh dengar tapak kaki. Sekarang itu je ada dengar, lepas tu tak dengar dah. Kalau kita ziarah kubur, ucap salam, ada riwayat kata boleh dengar, sekadar ucap salam tu saja, lain tak ada. Demikian juga apabila Rasulullah SAW bertanya kepada kaum kafir musyrik yang gugur dalam perang Badar, inilah yang telah dijanjikan oleh kamu dan sebagainya. Sekadar itu yang Allah izinkan. Secara umumnya, blanket cover, mereka yang sudah meninggal dunia tidak dapat mendengar perbicaraan, termasuklah doa orang yang hidup, melainkan beberapa kes tadi ada pengecualiannya, dan pengecualian ini mestilah berdasarkan dalil. Di sini tidak ada dalil bahawa mereka yang sudah meninggal dunia dapat mendengar doa daripada orang yang berada di alam dunia. Mereka yang di alam kubur, mereka yang di alam barzah tidak dapat mendengar permintaan orang yang berada di alam dunia. Justru meskipun betul, meskipun sahih bahawa Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj telah berjumpa dengan para Nabi dan Rasul sebelum baginda, dan mereka mendoakan, saling mendoakan, itu berlaku di alam mereka, bukan antara alam, bukan antara alam dunia dan juga alam barzah. Kerana itulah Rasulullah SAW dalam misi dakwahnya, macam-macam cabaran, macam-macam kesusahan, pergi Taif, pergi apa semua, kita tahu dari sirah baginda kan, baginda tidak pernah beristighosah kepada para nabi dan rasul yang sudah pun wafat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalil kedua pula yang dibawa oleh Pak Kiai ialah tentang adanya beberapa riwayat yang menerangkan bahawa amal soleh kita ni akan dipersembahkan kepada kaum kerabatnya yang berada di kubur. Dan kalau amal soleh kita ni buruk, kaum kerabat itu akan mendoakan kita. Hadis ini telah pun saya kritik dalam satu video lain yang berasingan, link dalam kotak description. Tapi poin penting di sini ialah amal dipersembahkan, ditunjukkan kepada kaum kerabat. Bila seseorang tu beristighosah, dia istighosah kepada kaum kerabat ke dia istighosah kepada wali, kepada tok guru, kepada syekh yang bukan kaum kerabat dia? Macam mana kamu boleh tarik satu hadis berkaitan kaum kerabat kepada beristighosah kepada wali, tok syekh, tok guru, para nabi, para rasul? Bro, kau nak kelentong siapa ni?
Kan kau ingat kami ni semua bodoh ke? Okay, alright. Dan kemudiannya, jika amal itu adalah amal yang buruk atau amal yang salah, kaum kerabat yang di alam kubur tu akan berdoa. Sila-sila dia berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada saudara kami ni, kaum kerabat kami ni dunia ni yang beristighosah. Itu amalan yang salah, kau bagilah hidayah kepada dia, jangan buat amalan tersebut. Tapi yang pentingnya amal yang dipersembahkan, bukannya doa yang diperdengarkan. Jadi apabila katakanlah kaum kerabat orang tu memang ada wali lah, katakan, okey, kaum kerabat tu ada wali, meskipun dia berdoa, kaum wali tu tak dengar doa tu. Sebab itu bukanlah amal soleh yang dipersembahkan. Dia doa saja. Dia tengok salah doa tu, dia pun doa balik supaya janganlah buat benda begitu. Okey Pak Kiai, kamu ni lah, kamu goreng apa ni? Alright. Dan itulah yang beberapa yang saya nak ulas. Kemudiannya, meskipun sebenarnya saya nak mengulas, mengkritik atas gorengan Pak Kiai, tak nak kita sentuh jugalah tentang Dr. Haris ni kan. Kesian dia ni lah. Dr. Haris ni entah mana dia belajar, cara dia sebut istighosah ni ialah istighosah. Okey lah, tak apa, mungkin first time dia salah. Orang yang dia duduk sebelah tu, yang ini Pak Kiai Nur Hidayat, telah menyebut dengan cara yang betul, istighosah, bukannya istighosah. Tapi Dr. Haris ni dia tak tahulah dia ni traffic jam ke, very slow learner ke, memang lembab ke, memang dulu zaman sekolah duduk kelas yang terakhir ke, macam mana. Dia tak boleh tangkap, oh ini cara sebut. Maka jika kali pertama dia tersalah menyebut, kali yang seterusnya, kedua, ketiga, hang belajarlah cara sebut daripada Dr. Haris, sehingga hang tak adalah kata lagi macam tu. Tapi dia dah ulang istighosah. Cara ditulis tajuk video pun GHOSOH, istighosah. Kau belajar mana istighosah ni? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi insya-Allah. Ulasan saya topik-topik lain pula daripada video live sebut. Ulasan saya fokus sebenarnya kepada Kiai Nur Hidayat, supaya kita dapat lihat orang yang dijemput oleh pihak ARG ni macam mana dia punya nilai keilmuannya tu dan juga nilai kejujurannya tu. Dalam topik istighosah ini memang fail. Dia speak istighosah ni memang fail kerana pertama, apabila dia membahagikan dua jenis istighosah ni antara syirik dan bukan syirik, dia punya pembahagian itu sendiri, dua jenis itu sendiri pun menunjukkan bahawa memang tak ada orang kafir musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Sebab mereka pun sendiri apabila berdoa meminta tolong kepada berhala-berhala, mereka tidak meyakini bahawa berhala-berhala itu adalah Tuhan, memiliki sifat ketuhanan ataupun rububiyah. Tetapi berhala-berhala itu sekadar menghampirkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Pak Kiai menjelaskan dua makna bagi istighosah, padahal dua makna tersebut ialah tawassul dan bukannya istighosah. Istighosah ialah minta direct kepada yang diminta. Sila rujuk cara penggunaan perkataan istighosah itu surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-9 dan juga surah Qasas surah 28 ayat 15 tentang dalil-dalil bahawa mereka yang berada di alam kubur berdoa, ya betul, tetapi kita di alam dunia tidak dapat berkomunikasi kepada mereka yang berada di alam kubur, sehingga kita boleh minta mereka mendoakan kita dalam hal-hal tertentu. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW antara sebabnya tidak pernah beristighosah kepada para nabi dan rasul sesudah baginda yang telah wafat sebelum itu. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.